Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, bila kita bicarakan soal tanggungjawab, tanggungjawab kita ni terbahagi pada beberapa bahagian. Yang pertama, tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Allah Taala ini juga mencakupi hubungan kita dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan termasuk juga aspek-aspek yang menghubungkan kita dalam soal akidah, soal tauhid, soal syariah kita, ibadah dan sebagainya. Yang kedua yang kita namakan sebagai hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia seluruhnya. Pelbagai aspek yang boleh kita lihat dalam konteks hubungan kita dengan manusia. Tentu hubungan kita dengan mak kita tak sama dengan hubungan kita dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita. Hubungan kita dengan isteri tentu tak sama dengan hubungan kita dengan jiran tetangga kita dan orang lain. Demikian juga hubungan kita dengan pemimpin, dengan jiran tetangga, dengan masyarakat dan sebagainya. Di sana ada kaedah-kaedah yang tertentu. Saya tertarik dengan satu peristiwa berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha, di mana satu hari Aisyah menghidangkan makanan dengan para sahabat dan sahabiah, kemudian hidang makanan. Tiba-tiba lalu seorang miskin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengambil, panggil sahabat, suruh panggil miskin tu, si pakcik itu, lalu Aisyah beri pada dia satu roti. Laki-laki ni ucap terima kasih banyak, menghargai terima kasih banyak, dan dia syukur sungguh pada Allah Ta'ala kerana Aisyah beri pada dia makanan. Dia mendoakan kebaikan untuk Aisyah. Tetapi selang tak lama kemudian, lalu suatu golongan bangsawan sedang, para sahabat tengah makan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, panggil dia, ajak makan bersama. Ajak dia makan bersama. Maka lalu lelaki itu ajak. Ada sahabat yang mari tanya Aisyah. Dia kata, wah Aisyah, kenapa tadi bila seorang miskin lalu kamu tak ajak makan, tapi kamu beri roti saja pada dia dan dia pun berlalu. Tapi yang ni kamu ajak makan. Seolah macam tidak adil di situ. Tetapi apa jawapan Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap manusia itu ada makam dia sendiri. Setiap manusia ada makam. Kita perlu dengki. Setiap manusia itu ada makam, ada kedudukannya. Dan Islam datang bukan nak menghapuskan kedudukan seseorang tu. Islam, siapa-siapa yang mulia zaman jahiliah maka dia mulia dalam Islam. Iza faqihu, bila dia faqih atau dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan masing-masing. Kita dengan hubungan kita dengan bos kita, ketua jabatan, tentu tak sama dengan hubungan kita dengan pekerja kita. Demikian juga hubungan kita dengan orang lain. Jadi bukan kita nak mendewa-dewakan seorang ataupun mengangkat martabat seorang itu lebih pada sepatutnya, tidak. Tapi Islam datang ialah meletakkan manusia sesuai dengan tempatnya. Maka demikian juga waktu Nabi masuk ke Mekah. Tengok, bila Nabi sebut siapa-siapa yang masuk ke Kaabah dia selamat, dan siapa-siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Ini satu penghormatan Nabi kepada Abu Sufyan. Demikian juga banyak hadis Nabi melebihkan Abu Bakar, iman Abu Bakar banding orang lain. Itu kedudukan iman seorang tu dan kedudukan seorang tu. Yang ketiga ialah hubungan kita dengan alam seluruhnya. Hubungan kita dengan alam ini amanah Allah Ta'ala kepada kita. Kita duduk di sini, kita dihantar ke dunia ini, di waktu yang sama Allah Ta'ala minta supaya kita memelihara, jaga alam ini, sama ada jaga kebersihan, supaya tidak melakukan kerosakan. Sebab tu ada ayat Quran sebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Maka kerosakan itu berlakukan tangan manusia. Sekarang isu yang besar berlaku negara kita ataupun dunia seluruhnya ialah orang fikir bagaimana tentang peningkatan suhu dunia, kepanasan global yang berlaku. Dan implikasi kepanasan global ini sangat besar. Sangat besar kepada dunia seluruhnya. Pertama sekali, di mana bila suhu dunia naik, kecairan ais di kutub utara dan kutub selatan menyebabkan paras air laut akan meningkat. Di waktu yang sama, bumi menerima kepanasan direct pancaran matahari, lapisan ozon makin menipis. Di waktu yang sama, kita menyaksikan bagaimana fenomena alam turut berubah. Alam jadi ekstrim, cuaca jadi ekstrim. Bila hujan, tiba-tiba lebat turun sebagai contoh. Kepanasan yang melampau-lampau. Ini di antara punca kenapa? Kerana sistem telah rosak disebabkan tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala mengatur seluruhnya. Hatta kenapa di sana ada bukit, di sini ada lembah,
sudah ada tasik, semua tu diatur dengan susunan. Tapi kerana manusia terus berkembang, keperluan hidup terus meningkat, bangunan terus kena berjalan. Kita harus akui bahawa ladang hutan-hutan terpaksa ditebang untuk buat perumahan. Ya, ladang hutan-hutan terpaksa dibuka untuk pertanian, makanan kepada manusia. Bila jumlah manusia makin meningkat. Dengan kata lain bahawa kita tak boleh salahkan pembangunan. Tapi yang penting ialah pembangunan yang lestari. Pembangunan yang mengikut prosedur, mengikut piawaian. Ya, supaya kita boleh laksanakan pembangunan, tapi pembangunan yang berjalan tu mesti ikut peraturan-peraturannya. Ya, jangan hanya kita fikir jalan kita lalu, kita fikir air nak lalu sebagai contoh. Jangan kita hanya fikir bagaimana untuk dapatkan hasil hutan maksimalkan, akhir kita fikir tentang bagaimana karbon kita makin penyerapan karbon makin kurang, menyebabkan kepanasan dunia makin meningkat. Jadi ini setiap benda tu dia saling kait mengait. Ya, dia saling kait mengait. Maka kan itu bila kita lakukan kerosakan, kita mesti bayar kerosakan tersebut. Hari ini kita mula bayar. Hari ini kita mula membayar kerosakan yang berlaku seluruh dunia. Ya. Bagaimana kita bayar? Kita pasal bayar kos untuk alam yang mahal. Ya. Air kita sebagai contoh, bila berlaku banjir, berbilion terpaksa dibelanjakan. Ya. Kenapa? Kerana bila kerosakan berlaku, kita terpaksa bayar dengan jumlah harga yang sangat mahal. Mungkin kita dapat untung, ya, kerana kita jual hasil-hasil bumi ni, kita untung. Tapi kerosakan yang kita pasal tanggung daripada musibah ini sangat besar. Maka kan itu, kita di peringkat kementerian dengan agensi kementerian lain, kita cuba combine untuk melihat bagaimana untuk kehidupan yang lebih lestari. Ya, pembalakan, pelumbungan, ya, pembangunan, kita ada mesti lulus piawaian bawah EIA sebagai contoh. Ya, mesti memenuhi semua kriteria yang ada dan kita monitor pembangunan tersebut. Tetapi kegairahan manusia dan sebagainya, akhirnya kita harus menerima hakikat. Sekarang dunia sedang mula sedar, ya, setelah kerosakan yang begitu besar berlaku dan kita terpaksa bayar dengan harga yang sangat mahal. Untuk mengelak ke hadapan, untuk pandang ke hadapan, mari kita bermula. Setiap kita, di rumah kita, jiran tetangga kita dan diri kita, kita cuba bina semula. Ya, kita atur semula insya-Allah supaya bumi yang kita hidup ini lestari, cuacanya, alamnya sangat sangat baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang telah pun kerosakan yang telah berlaku itu dapat kita pulih kembali. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.